Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Azman. Saya daripada Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Kekayaan Islam. Nombor matrik saya 065745. Hari ini saya akan membacakan surah Al-Fatihah berserta surah Al-Mulk ayat 1 hingga 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafizah binti Abdul Azim. Nombor matrik 068296. Pada hari ini saya akan membacakan surah Al-Mulk daripada ayat 4 hingga 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. Sekat ayat 4, 5 dan 6 terdapat hukum-hukum tajwid seperti wajib gunnah pada ayat Thumma Zayanna Jahannama. Seterusnya ifak hakiki pada ayat yang qalib, iaitu nun mati bertemu dengan qaf. Dan idgham bil gunnah pada ayat rujuman lisyayatin, iaitu tanwin bertemu dengan lam. Dan seterusnya idgham ma'al gunnah, iaitu pada ayat khasi'an wa, iaitu tanwin bertemu dengan waw. Dan qalqalah kubra pada ayat walaqad yang qalib, iaitu huruf qaf tabajim dal berada di hujung ayat. Dan izhar mutlak pada ayat ad-dunya, di tengah-tengah ayat ad-dunya. Dan qalqalah sukra pada ayat wa'tadna, iaitu di tengah-tengah ayat pada ayat dal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Sain Arifin dan nombor matrik saya ialah 067594. Seterusnya saya akan bacakan surah Al-Mulk ayat 7 hingga 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العظيم. Hukum yang terdapat dalam ayat 7 ialah yang pertama, mad asli. Terhasil apabila huruf yang berbaris atas bertemu dengan alif, huruf berbaris bawah bertemu dengan ya, dan huruf berbaris depan bertemu dengan waw. Dan dalam ayat yang ketujuh ini, qaf berbaris depan bertemu dengan waw. Jadi cara bacaannya ialah dengan kadar panjang 2 harakat. Yang kedua, idgham ma'al ghunnah, iaitu tanwin bertemu dengan huruf waw atau mana-mana huruf idgham. Dan cara bacaannya ialah suara tanwin dimasukkan ke huruf waw dan dibaca dengan dengung. Dalam ayat yang ke-8, terdapat hukum tajwid alif lam qamariyah, iaitu alif lam bertemu dengan huruf ghin atau mana-mana huruf qamariyah. Cara membacanya ialah secara jelas. Yang kedua, izhar syafawi, iaitu huruf mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf ba dan mim. Sebagai contoh, mim mati bertemu dengan huruf nun. Cara bacaannya, suara mim mati dibaca dengan jelas. Dalam ayat yang ke-9, terdapat hukum qalqalah sughra, iaitu apabila salah satu huruf qalqalah bertanda sukun atau bertanda mati di tengah kalimah, contohnya huruf dal barisnya mati. Cara bacaannya ialah berdetak sederhana atau perlahan. Yang kedua, hukum tafkhim, iaitu lafaz Allah dibaca tafkhim, iaitu sebelum lafazul jalalah ada huruf berbaris atas atau berbaris di depan. Cara membacanya, lafaz Allah dibaca secara tebal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farah Izzati binti Mak Nasir. Nombor matrik saya ialah 066035. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. Untuk ayat ke-10, hukum tajwid yang saya jumpa ialah alif lam syamsiyah, di mana huruf alif lam bertemu dengan huruf sim di kalimah as-sa'ir. Manakala untuk ayat ke-11 pula, terdapat hukum tajwid iqlab pada kalimah bizam bihim, di mana huruf nun mati bertemu dengan huruf ba. Cara bacaannya ialah nun digantikan kepada huruf m. Pada ayat ke-12 pula, terdapat hukum alif lam qamariyah, di mana huruf alif lam bertemu dengan huruf ghin pada kalimah bil ghaibi. Cara bacaannya ialah huruf lam mati dibaca dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Bariah binti Muhammad. Saya akan membacakan surah Al-Mulk ayat 13 hingga ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bizati sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Sadaqallahul azim.
Terdapat hukum mat asli dalam ayat 13 iaitu alimun. Ya mati sebelumnya ada huruf yang berbaris bawah. Cara membacanya adalah dibaca panjang 2 harakat. Seterusnya alimun bizati yang mempunyai hukum iklab. Tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya nun mati atau tanwin diubah yang asalnya nun menjadi mim beserta dengung. Dalam ayat 14 pula terdapat hukum izhar halki iaitu man khalaqa. Nun mati bertemu dengan huruf qa. Cara membacanya adalah nun mati dibaca jelas. Seterusnya mat arid li sukun. Khabir berlaku apabila huruf mat iaitu alif, waw, ya bertemu dengan sukun kerana adanya wakaf. Huruf yang di akhir kalimat itu mati jika diwakafkan. Cara membacanya adalah dipanjangkan 2 sampai 6 harakat. Seterusnya, ayat 15 terdapat hukum ikhfa hakiki. Zalulan famshu. Tanwin bertemu dengan huruf fa. Cara membacanya adalah disembunyikan tanwin tersebut dan perlu didengungkan. Seterusnya, min rizki. Terdapat hukum idgham bila gunnah. Nun mati bertemu dengan huruf ra. Cara membacanya, suara nun mati dimasukkan ke huruf ra serta tidak dengung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syakirah binti Azhar, nombor matriks 067580 akan menyambung bacaan surah Al-Mulk pada ayat 16 hingga 18 dan akan menerangkan beberapa hukum tajwid yang ada pada ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul arda fa iza hiya tamur. Am amintum man fis samaa'i an yursila 'alaikum hasiba. فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير صدق الله العظيم. Hukum tajwid pada ayat 16 iaitu pada kalimah a'amintum dan ayyaksifa. Pada kalimah a'amintum, hukum tajwid ini ialah ikhfa hakiki kerana terdapat nun mati yang bertemu dengan huruf ikhfa iaitu huruf ta. Dibaca dengan huruf nun disama-sama. Seterusnya, ayyaksifa. Hukum pada kalimah ini ialah idgham bigunnah. Ini kerana terdapat nun mati yang bertemu dengan huruf idgham iaitu huruf ya. Dibaca dengan memasukkan huruf idgham setelah nun mati dengan dengun. Seterusnya, hukum tajwid pada ayat 17, iaitu pada kalimah as-sama' dan nazir. Pada kalimah as-sama', hukum tajwid ini ialah mad wajib muttasil, iaitu huruf mad, iaitu huruf alif, bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Bacaan mad wajib muttasil adalah dengan 4 atau 5 harakat. Pada kalimah nazir, hukum tajwid ini ialah ma'al sukun, iaitu apabila huruf mad, iaitu huruf ya, bertemu dengan sukun yang berdatan kerana diwakafkan pada akhir kalimah. Kadar bacaan mad al-sukun adalah dengan 2, 3 dan 6 harakat. Akhir sekali, hukum tajwid pada ayat 18, iaitu pada kalimah walaqad dan qablihim fakaifa. Pada kalimah walaqad, hukum tajwid pada kalimah ini ialah qalqalah surah, iaitu apabila huruf qalqalah, iaitu huruf qa yang terletak di bahagian pertengahan kalimah bertemu dengan huruf da yang berbaris mati bukan kerana diwakafkan. Bacaannya yang dibunyikan lantunan yang rendah sedikit pada huruf qalqalah. Pada kalimah qablihim fakaifa, iaitu hukumnya ialah izhar syafawi. Apabila mim mati atau bertanda sukun bertemu dengan huruf izhar iaitu huruf fa. Bacaan mim mati dibaca dengan jelas tanpa dengun serta bibir harus dirapatkan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fikrihah Akidah binti Muhammad, nombor matrik 067589
Saya akan membacakan surah Al-Mulk daripada ayat 19 hingga ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. أمن حاز الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن حاز الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور صدق الله العظيم. Antara hukum tajwid yang terdapat pada ayat 19 hingga 21 ialah yang pertama izhar syafawi, iaitu huruf mim mati bertemu dengan huruf izhar. Cara bacaannya ialah sebutan mim mati wajib dizahirkan tanpa dengung. Yang kedua ialah idgham ma'al gunnah, iaitu huruf mim mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham, iaitu ya, waw, mim atau nun. Dibaca dengung 2 harakat. Yang ketiga ialah mad silah qasirah, iaitu huruf ha dhamir bertemu dengan huruf berbaris selain hamzah dan sukun. Dibaca panjang 2 harakat. Yang keempat ialah izhar halqi, iaitu huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ha. Dibaca dengan jelas. Yang kelima ialah idgham bila runah, iaitu huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ra. Cara bacaannya ialah dibaca dengan tidak dengung. Dan yang keenam ialah ikhfa hakiki, iaitu huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Cara bacaannya dibaca dengan dengung 2 harakat. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nueli Mita Sarizal. Saya daripada BIWM. Nombor matrik saya ialah 066-099. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Hukum tajwid di ayat ini ialah afaman yamshi, nun mati bertemu dengan huruf ya, idgham bila ghunnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Hukum tajwid dalam ayat ini ialah ansha'akum, nun mati bertemu dengan sya bersamaan dengan ifa hakiki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Hukum tajwid dalam ayat ini ialah tuhsyarun, ma'arif disukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Atifah binti Mamat, nombor matrik 068839. Saya akan membacakan surah Al-Mulk dari ayat ke-25 sehingga ayat ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ Sadaqallahul Azim. Jadi, pada ayat yang telah saya bacakan tadi, terdapat beberapa hukum tajwid yang boleh dikeluarkan, iaitu ifa hakiki, idgham ma'al gunnah, wajib gunnah, mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil dan mad silah qasirah. Contoh kalimah untuk ifa hakiki ialah perkataan in kuntum, dan contoh untuk wajib gunnah ialah
qul innama. Contoh untuk idgham ma'al gunnah ialah nadhirum mubin. Contoh untuk mak wajib mutasil ialah si'at wujuhu. Contoh untuk mat jaiz munfasil ialah wa innama ana nadhir. Contoh untuk mat silah qasirah ialah bihi tad'un. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Nama saya Nur Ardini binti Adnan dan nombor matrik saya 068402. Ayat 28 hingga 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'aya aw rahimana فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Seterusnya, hukum tajwid bagi ayat 28. Wa man ma'aya. Hukum di sini idgham ma'al gunnah dengung dua harakat dan cara bacaannya idgham atau memasukkan huruf nun kepada huruf mim. Seterusnya, kalimah yang dapat kita ambil faman yujiru. Hukum di sini idgham ma'al gunnah iaitu nun sakinah bertemu huruf ya dibaca masuk dengan dengung dua harakat. Hukum tajwid bagi ayat 29 pula, kita dapat ambil kalimah fi dhalalim mubin. Hukum di sini idgham ma'al gunnah kerana lam berbaris tanwin kasrah bertemu huruf mim bertasydid. Dibaca masuk dengan kadar dengung dua harakat. Hukum tajwid seterusnya dhalalim mubin. Kita dapat lihat di sini hukum mad arid li sukun kerana huruf mad berada sebelum huruf yang diwaqaf dan cara membacanya dengan dipanjangkan 2 sampai 6 harakat. Akhir sekali, hukum tajwid bagi ayat 30 pula, kita dapat petik kalimah ma'ukum. Hukum di sini mad wajib muttasil kerana huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimah dan dibaca panjang 4 ataupun 5 harakat. Kemudian kita dapat lihat kalimah ghauran faman. Hukum di sini ikhfa hakiki kerana huruf ra berbaris tanwin fathah bertemu huruf fa dan cara membacanya dengan dengung 2 harakat. Seterusnya, hukum tajwid yang kita dapat lihat faman ya'tikum. Hukum di sini idgham ma'al gunnah kerana huruf nun sakinah bertemu huruf ya dan dibaca masuk dengan dengung 2 harakat. Kalimah seterusnya ya'tikum bima. Hukum di sini ikhfa syafawi kerana huruf mim sakinah bertemu huruf ba dan dibaca dengan 2 harakat. Hukum tajwid yang terakhir bagi ayat 30 bima. Hukum di sini mad wajib muttasil kerana huruf mad bertemu huruf hamzah dalam satu kalimah.